baru dikira sesi baru sekolah. Jadi, kerja buat kita sekarang ialah sehingga 28 Februari 2022 itu kita nak buat apa? Inilah yang dipanggil sebagai catch-up plan. Baik, itu yang pertama mukadimah saya. Yang kedua, isu yang paling besar dibicarakan hari ini di seluruh negara ialah isu PBD, Pentaksiran Bilik Darjah. Sehingga sampai ke Parlimen pun dibicarakan soal PBD itu. Okey? Dia tergantung berkaitan dengan integriti lah, berkaitan dengan data kosmetik dipanggil ya. Data kosmetik dalam PBD. Guru dipaksa atau diarahkan atau terpaksa memberikan TP3 sekurang-kurangnya. Walhal anak-anak itu tak capai pun pada tahap TP3. Nak beri TP1, TP2, cikgu-cikgu kena bersedia pula dengan justifikasi. Akan ditanya, akan disoal dan sebagainya. Maka nak mudah, nak mengelakkan daripada ditanya, disoal, maka diberilah TP3. Walhal budak tu tak sekolah pun, tak muncul pun dalam PDPR. Bersemuka pun tak datang. Jadi kok mana datang TP3 itu? Akhirnya isu ini berlegar seluruh negara yang menjadi keraguan kepada PBD. Okay? Diragui PBD yang diberikan oleh guru-guru itu. Betul ke tidak? Itu yang pertama. Oleh kerana itu, mesyuarat tergesa-gesa KPM, maka dia keluarlah satu arahan baru seperti mana yang terpapar dalam slide ini. Baru dia jadi terima. Ya? Saya baru terima hari ini. Jadi untuk kelompok yang sebelumnya, Cenor dengan Jengka, saya tak sempat nak cerita lagi. Baru bermula dengan kelompok Jempur ni, saya akan cerita slide ini. Okay? Slide ini telah pun diwasapkan oleh Cik Zulkifli Basah kepada grup pengetua dan juga grup guru besar. Mungkin tak sempat pun lagi PGB nak tengok ni. Okay? Baiklah, saya akan tunjukkan dulu kepada tuan-tuan untuk tuan-tuan dapat apakah kerja buat kita sebelum kita masuk kepada catch-up plan. Dalam satu sesi libat urus bersama-sama pejabat pendidikan daerah berkaitan cadangan untuk melihat tahap penguasaan murid sekolah rendah dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi hari ini orang tak dapat nak tentukan tahap penguasaan murid itu di mana murid-murid kita berada sebenarnya. Nak pakai PBD tak apa, boleh percaya. Kan? Disihirnya data itu. Nak buat periksa, tak nampak jalan. Sebab tak bersemuka. Maka apa nak buat? Bila tiba budak-budak itu bersemuka ke sekolah. Jom kita tengok apa yang diarahkan oleh KPM. Ya. Jadi ini isu yang saya sebut tadilah. JPM dan PPD perlu membincangkan satu mekanisme untuk membuat pentaksiran murid bertujuan mengenal pasti tahap penguasaan murid dari tahun 1 hingga tingkatan 4. Perkasakan sekolah untuk membuat pilihan mekanisme pentaksiran yang sesuai dengan sekolah masing-masing. Jadi sekolah pun pening nak guna kaedah apa sekarang yang valid, yang sah, yang ada kebolehlaksanaannya. Maka nak tak nak kita kena kembali semula kepada apa yang dicadangkan oleh KPM. Baik, ya? Namanya ialah pentaksiran setara standar. Pentaksiran setara standar. Cuba kita faham betul-betul. Apa itu pentaksiran setara standar? Pentaksiran setara standar adalah pentaksiran sumatif. Saya ulang balik. Pentaksiran sumatif dalam pentaksiran bilik darjah yang dilaksanakan menggunakan jadual spesifikasi ujian DSU yang setara standarnya. Maknanya apa itu? Kembali kepada peperiksaan. Budak-budak yang kita tak tahu di mana dasar TP-nya sekarang, kena buat ujian sumatif. Sumatif ni macam periksa lah.
Okay? Bukan lagi pemerhatian, bukan lagi penulisan, bukan lagi lisan. Sebaliknya, back to the summative. Bila summative, maka dia kena ada JSU, jadual spesifikasi ujian, yang setara standardnya. Jadi isu setara tu sekarang, setara mana? Setara daerah ke? Setara negeri ke? Itu saya tak tahu lagi. Mungkin selaras seluruh negeri, mungkin selaras seluruh daerah. Itu kita akan lihat nanti ya. Pokok pangkalnya dulu, back to the summative. Tukarlah tiung kepala cikgu sekarang, dia balik semula kepada summative. Apakah tujuan pentaksiran setara standard dilaksanakan? Untuk melihat tahap penguasaan murid tahun 1 hingga tingkatan 4 dalam semua mata pelajaran setelah melalui proses pengajaran dan pembelajaran di rumah serta persekolahan secara penggiliran pada tahun 2021. Nak tahu dekat mana budak itu berada. Hal ini adalah untuk pihak sekolah merancang catch-up plan yang sesuai untuk murid apabila mereka kembali ke sekolah pada Januari 2022 sebelum melanjutkan pembelajaran ke peringkat yang seterusnya. Maknanya pentaksiran summatif ini menjadi take of value. Nak tengok tahap mana dia berada. Okey, TP1 ke, TP2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke, 6 untuk kita rancang catch-up plan pada bulan 1 dan 2 nanti. Adakah dia berada di kukuh 1? Adakah dia berada di kukuh 2? Adakah dia berada di kumpulan pengayaan? Semua itu berdasarkan kepada pentaksiran sumatif, ujian pengesanan yang akan kita buat nanti. Itu konsep yang dia nak kenali. Jadi siapakah yang menguruskan pentaksiran setara standard ini? Pihak sekolah. Bagaimanakah instrumen pentaksiran setara standard ini disediakan? Ini saya ragu-ragu. Pihak sekolah atau PPD atau JPN menyediakan instrumen kertas soalan berdasarkan JSU dan item soalan yang disediakan oleh JPN PPD. Saya ragu-ragu soal keupayaan untuk JPN PPD menyediakan JSU dan item soalan itu nanti. Kalau dia sediakan soalan, mudah kerja kita. Kalau dia tak sediakan JSU dengan soalan, kita kena buat soalan. Mungkin MGB kena gerakkan balik. MPSM kena gerakkan balik. Kena buat soalan bersama. Mungkin peringkat kelompok, mungkin peringkat daerah dan sebagainya. Itu kena ada dah dalam kepala MPSM dan juga MGB sekarang. Okey? Kena gerakkan balik. Sebab memang begitulah caranya nanti. Saya ragu-ragu dia boleh, JPN dengan PPD ini boleh menyediakan soalan untuk kita dalam jangka masa yang singkat ini. So you must have a contingency plan, MPSM dengan MPD. Baik. Apakah kaedah yang boleh digunakan untuk melaksanakan pentaksiran setara standard? Mengikut keseluruhan sekolah dengan memastikan kesahan dan kebolehpercayaan. Jadilah. Okey. Balik-balik kepada sumatif lah. Bagaimanakah pentaksiran setara standard dilaksanakan bagi murid tahap 1 semasa pengajaran dan pembelajaran PDP mengikut mata pelajaran? Dia kecuali tahap 1 saja, dia tak menyeluruh. Okay? Dia buat dalam PDP itu. Hak lain boleh buat jadual peperiksaan bersama. Jadi murid tahun 1, tahun 2, tahun 3, cikgu buatlah ujian pengesanan. Okey, buat ujian pengesanan dalam PDP masing-masing. Bagi tahun 2, bagi tahun 4, tahun 5, tahun 6, boleh buat peperiksaan bersama. Begitu juga dengan sekolah menengah lah, boleh buat peperiksaan bersama. Okey. Bilakah tarikh pelaksanaan pentaksiran setara standard? Itu dia. Mengikut keseluruhan masa pihak sekolah mulai 21 November sehingga 3 Disember 2021. Lebih kurang 10 hari dari sekarang. Nak prepare cepat ke tak cepat? Dari segi soalannya, nak cetaknya, start dengan GSU, nak buat soalan, nak cetak, nak buat jadual.
Budak datang ke sekolah cara bergilir. Okey, seminggu je boleh buat tu. Minggu pertama budak kumpulan A, selesai. Masuk minggu kedua budak kumpulan B, habis. Lepas tu tamat sekolah. Jadi itu je kerja kita sekarang. Sebelum cuti sekolah, buat pentadbiran secara standar. Okey kan? Siapakah yang memeriksa instrumen pentadbiran secara standar ini? Guru lah, tak ada orang lain lah. Guru mata pelajaran. Jadi bila dah siap periksa, kita akan masukkan dalam perekodan dan pelaporan pentadbiran secara standar yang akan dimaklumkan sekalian. Jadi dapatan daripada pentadbiran secara standar inilah budak-budak itu akan dikelompokkan kepada kukuh 1, kukuh 2 dan juga kumpulan pengayaan untuk kita buat pengukuhan dan pengayaan pada bulan Januari dan juga bulan Februari tahun depan. Okey, itu gambaran yang saya nak berikan. Jadi bagi tahu semula cikgu-cikgu, bersedialah kita untuk melaksanakan peperiksaan semula. Okey, any question? Setakat itu. Ada pertanyaan? Tuan Haji, soalan ni mesti mengikut format sepenuhnya lah. Saya pun tak tahu lagi cikgu. Bergantung kepada GSU yang dibekalkan oleh jabatan nanti. Konongnya dia akan bekalkan GSU, tapi saya tak percaya. Ini MGB lah, kena tentukan nanti. Mungkin kena ikut format dia. Okey, berapa kertas dan sebagainya, berapa jam, itu seserah kepada MGB dan juga MPSN. Maknanya selagi kita tak dapat GSU, tak perlu sediakan soalan lagi. Prepare dulu. Bukan tak perlu sediakan, prepare dulu soalan itu. Bila tiba GSU, masukkan aja. Okey. Okey. Kalau tak ada GSU, kalau tunggu GSU tak tiba, maka nak buat apa? Pakai soalan sendiri. Kita lah bina GSU tu. Saya nampak dah tu dalam masa 10 hari ni sempat kata sempat Kementerian Jabatan PBD nak buat GSU tu. Okay? So will be better you prepare. Itu maksud saya. Okay? Soalan dah ada dah, cuma cikgu nak susun gitu. Okey, terima kasih puan yang bertanya. Soalan yang kedua, ada tak? Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum. Ada tak hubung kait dengan ada satu sebaran yang tentang pembelian set soalan tu? Pembelian set soalan? Ada set soalan daripada MGB ke apa, tak silap? Itu saya tak tahu. Yang tu saya soal-soal beli-membeli ni elakkan. Bukan beli, maksud dia tempah lah. Ada tempahan set soalan tu. Dah tempah kan bayar lah. Tak, that means macam benda dah macam dah ada flow dia dah lah. Kan majalah dia dah sedia soalan tu. Okey. Daripada mana tu cikgu sumbernya? MGB mana? Tak pasti. MGB tapi macam ada lah macam tempahan soalan, jadi macam tengok lah sikit dia buat contoh lah. Jadi memang berbentuk soalan, satu set soalan macam tu. Jadi kot lah benda ni ada sebenarnya sedikit hubung kait dengan perkara pentaksiran setara standard ni. Bila tu cikgu dapat info? Dalam 2-3 hari lepas. Mungkin kot. Mungkin benda ni dari JPN, mungkin benda ni dah dia tahu awal kan. Dia pun dah prepare. Jadi sedikit sebanyak mula-mula saya agak argue jugalah kenapa ada soalan macam ni kan. Tapi bila saya dengar hari ni taklimat daripada Tuan Haji, nampak macam relate dah dengan dengan sebaran tu. Ya. Dan satu lagi Tuan Haji, saya nak tanya, nak pastikan je. Jadi tahap 2 boleh dilakukan pentaksiran itu secara berjadual seperti sebelum ini, betul tak? Ya, betul. Dan tahap 1 dilakukan mengikut waktu PDP tersebut. Yes. Okay. Saya nak pastikan yang tu saja dulu. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Sama-sama. Dia nak hide yang tingkatan 1 tu supaya tak nampak perasaan. Yang tahap 1 tu dia nak selindung lah supaya tak nampak lah itu sebagai perasaan sebab dasarnya tak boleh. Okay. Terima kasih cikgu. Kalau kita ada dah disediakan soalan itu, baguslah kita beli je lah. Okay. Kita belilah, sekolah lah belinya. Okay. Kalau tak ada lagi, kita tunggulah ya. Kita tunggu surat putih kuasa ini.
Cuma hari ini saya terang pada cikgu ni supaya cikgu saya maklumkan kepada guru-guru yang lain, bersedialah kita untuk melaksanakan ujian pengestanan semati peperiksaan tadi. Maknanya cikgu kena semak kertas lepas tu. Dah siap ujian ni kena semak kertas tu. Kena bagilah markah. Daripada markah pula kena tukar kepada TV dan sebagainya. So back to the balik asal lah kita nak ya. Walhasil balik asal. Baik. Boleh saya tutup slide ni? Saya pergi kepada catch up plan. Assalamualaikum, pagi. Ya, salam. Saya ada satu soalan. Ya, silakan. Lepas tu macam sebelum ni ada yang kena buat pre-test dan post-test tu kan. Jadi perlu buat kan? Sebab kita nak periksa 21 November ni. Nanti saya terang. Okey. Ya. Sama. So, saya tutup slide ni. Saya pergi kepada catch up plan ya. Boleh? Boleh tuan-tuan? Boleh insyaAllah. Okey. Jadi kalau ada persoalan balik, tanyalah ya. Okay, saya stop dulu. Okey, kita pergi kepada catch up plan KPM Perkasa School. Saya tak perlu terang konsep lah, tuan-tuan pun dah tahu konsep. Kita pergi terus kepada pengiraan KAK. Ya, bagaimana mengira KAK? Kita dah pernah kira KAK ni pada bulan 10 kalau tak silap saya, apabila jabatan beri link. Tuan pun masuklah berapa peratus kandungan asas curricular yang telah diselesaikan. Pakai masuk je tu, tak kira-kira pun. Kan? Pakai tembak je. Okay? Pakai anggar saja. Sebenarnya itu data yang tak betul lah. Tidak salahkan tuan-tuan kerana tuan-tuan tidak diberi penerangan bagaimana nak mengira. Okay? Jadi hari ini, langkah pertama, saya mulakan dulu. Okay? Esok panggil semua guru, berkumpul. Kita buat apa? Kita kira kandungan asas kurikulum bagi setiap mata pelajaran yang diajar untuk setiap kelas yang diajarnya berdasarkan kepada kandungan asas yang ada di dalam dokumen pembelajaran kurikulum. Jadi setiap guru kena kira untuk subjek dia setiap kelas yang dia ajar. Nak kira macam mana? Seperti saya tunjukkan ini. Langkah pertama, bilang dulu jumlah kandungan asas. Jumlah sub topik dalam kandungan asas sahaja ada berapa? Yang 4.1.1 tu, 4.1.2, 4.1.3. Bila yang kecil-kecil itu ada berapa semua? Untuk setahun. Contoh, katakanlah saya mengajar matematik tingkatan 4. Saya kira-kira semua sekali ada 41 tahun ya. Kemudian saya bilang pula yang telah saya ajar. Yang dah selesai saya ajar daripada bulan 1 sehingga 1 bulan 11. Okey. Banyak mana dah selesai saya ajar? 31. Saya bilang semua titik-titik yang telah saya ajar. 31. So, nak tahu berapa peratus kandungan yang dah telah saya ajar? 31 bahagikan dengan 41 darab 100, maka keluarlah 75.6%. Jadi setiap guru ni kena kira untuk setiap kelas yang dia ajar. Dia tidak sama. Kalau dia mengajar 4 kelas misalnya, kelas yang pertama tu kelas pandai. Contoh. Mungkin peratus dia 100% dah. Kelas yang kedua, kelas yang kurang sikit. Mungkin baru 90%. Kelas yang ketiga, kelas yang lemah lagi. Mungkin 80%. Begitu seterusnya.
So, you kena kira setiap satu tu. Ada yang sama, ada yang tidak sama. Kalau you ajar satu kelas saja, cantiklah. Sekali kira je lah. Okay, kan? Setelah dikira kandungan asas kurikulum tu, setelah semua guru-guru kira, maka langkah yang kedua, dia serahkan kepada ketua panitia mata pelajaran. Okey, serah kepada ketua panitia mata pelajaran, kumpulkan KAK dan ketua panitia kirakan purata KAK. Purata KAK mata pelajaran berkenaan bagi setiap tahun ataupun setiap tingkatan. Macam inilah. Tingkatan 1A, 100%. Tingkatan 1B, 90%. 1C, 85%. 1D, 70%. Campur semua bagi 4 dapat purata. Jadi purata inilah yang akan purata bagi setiap tingkatan ini akan diserahkan pula kepada siapa? Kepada GPK 1. GPK 1 kumpulkan seperti ini. Gabungkan bagi semua mata pelajaran. Dan daftar setiap tingkatan pun kita ada. Okay, ya? Jadi GPK 1 nanti tunggu link daripada jabatan. Tiba je link, isikan Google Form seperti berikut. Jadi GPK 1 yang isi link tu, tak payahlah cikgu-cikgu di bawah. Okay? Tapi cikgu sediakan data kepada dia. Kita tak nak lagi kalau dia minta data nanti, kita mengulang kesilapan yang sama seperti dahulu. Ada setengah hanya panitia hak dia saja isi. Subjek hak kelas dia je dia isi. Okay? Ada setengahnya tak kira. Pakai tembak je. Ada setengahnya pakai agak je. Itu yang jumpa semua subjek 100%. Kalau sekolah education ni 100% belaka dia isi. Ada subjek yang 40%. Ada subjek yang 50%. Jadi, bila data tu tidak munasabah, bila dicek balik, rupanya cikgu tak faham. Kenapa cikgu tak faham? Sebab tak tunjuk. Jadi hari ni saya tunjuk. Ya? Nampaklah tu? Step pertama, cikgu tu sendiri kira. Step yang kedua, serah kepada panitia kira purata. Step yang ketiga, panitia serah kepada GPK, kumpulkan. Lepas tu standby. Tiba link nanti, masukkan. Okay, dalam link tersebut. Data-data telah kita siap tadi. GPK 1 dah faham dah tadi. Saya dah cerita detail. Okey, itu langkah. Yang kedua, setiap panitia kena buat catch up plan dia. Catch up plan dia. Okey. Seperti berikut. Pertama, berdasarkan kepada pengiraan kandungan asas kurikulum tadi, jika dia belum capai 70%, dia kena buat apa? Cikgu-cikgu itu kena buat unpacking the curriculum. Gabungkan tajuk, gabungkan subtajuk. Boleh gabungkan subjek pun. Bagi baki KAK yang belum selesai untuk dihabiskan dengan segera. Maknanya sekarang ni tuan-tuan kena buat unpacking dah. Bagi yang belum habis. Bagi yang belum capai. Pasal apa kena unpacking, pasal apa kena gabung, pasal nak suruh cepat habis. Bila nak habis tu, Disember ni mesti habis. Sedaya mungkin Disember ni selesaikan. Okay, itu dia. Bila sudah gabung, maka pengajaran nak ajar macam mana? Boleh diajar dengan cara bertema, boleh diajar dengan cara modular, boleh diajar melalui pembelajaran projek, pembelajaran terbeza dan sebagainya. Saya mencadangkan tuan-tuan gunakan pendekatan modular. Buat modul lah, macam modul kita PDP Art dulu, cuma modul itu menggabungkan beberapa tajuk. Mungkin 2 tajuk, mungkin 3 tajuk untuk diselesaikan dengan segera. Modulnya seperti mana modul kita buat PDP Art dahulu. Ya. So, kena cepatlah tu. Habiskan, kena cepat. At the same time, PBD laksanakan. Terus laksanakan. Ini PBD. Okay. PBD itu tidak berdasarkan pada ujian tadi. Okay. Dia berdasarkan pada
proses PDP yang dijalankan. Setiap kali PDP, laksana PDP. Setiap kali PDP, laksana PDP. Setiap kali PDP, laksana PDP. Termasuklah PDP yang kita buat ketika PDPR dahulu. Baik. Akhirnya, pada 30 November, sediakan satu pelaporan PBD akhir berdasarkan kepada professional judgment bagi tahun 2021. Ini PBD, TP ni. Okay. Dia berdasarkan pada apa ni? Professional judgment. Bukan ujian ni. Ini professional judgment PBD yang kita dah buat sebelumnya. Termasuklah PBD ketika kita buat PDPR dahulu. Campur yang bersemuka ini lahirkan satu professional judgment bagi setiap murid. Untuk apa? Untuk dimasukkan dalam sistem. Baik. Itu bab yang pertama. Kemudian 21 tu pula nak buat apa tadi? 21 nak buat apa tadi? Pentaksiran setara standard. Buat ujian. Apa tujuan buat ujian itu? Untuk kita buat catch-up plan fasa 2. Catch-up plan fasa 2 bila? Pada bulan Januari dan Februari tahun depan. Itu dia. Berdasarkan kepada dapatan peperiksaan setara standard tadi, mungkin ada murid yang kita letakkan di kumpulan kukuh 1. Kukuh 2, kumpulan pengayaan. Kukuh 1, kalau dia masih lagi TP1 dan TP2. Kukuh 2, dia TP3 dan TP4. Pengayaan, dia TP5 dan TP6. Berdasarkan kepada ujian pentaksiran setara standard yang cikgu buat tadi. Okay, ya? Itu dia. Jadi orang tanya pula, ujian keluar markah, tak keluar TP. Ujian tu keluar markah, berapa peratus, dia tak keluar TP. Cikgu convert lah. Tukarkannya. Contohnya, katakanlah budak tu dapat 80 markah ke atas. Letakkan dia TP6. Budak tu dapat 60 ke 79. Mungkin TP5. Tu kira sendirilah masing-masing buat lah tu. Okay. Budak tu dapat 59 ke 40. TP4. Okey, budak tu dapat 3, contohnya 40, disusun sendirilah. Kadang-kadang tu sehinggalah kepada TP1. So, kita buat balik pelarasan di situ, ya. Laksanakan aktiviti pengukuhan. Bila dah susun budak kepada kukuh 1, kukuh 2 pengayaan tadi, barulah kita buat aktiviti pengukuhan dan pengayaan terhadap kandungan asas kurikulum yang telah kita uji tadi. Okey. Nampak tak? Jadi strategi M2P itu dia berlaku bila? Berlaku pada bulan 1 dan bulan 2 tahun depan. Berasaskan kepada apa? Berasaskan kepada pentaksiran setara standard yang kita buat pada 21 hingga 3 Disember tahun ini. Okey, itu bagi yang belum selesai. Bagi yang telah selesai, yang telah capai 71 hingga 99%, kandungan asas kurikulumnya, kira-kira, dia sudah ada di 80. Ada yang 85. Ada yang 90 dan sebagainya. Sehingga 99%, dia kena buat apa? Dilaksanakan PDP seperti biasa sehingga selesai kandungan asasnya. Okey? Dia boleh terus macam biasa, atau dia boleh unpacking the curriculum. Dia nak gabung pun boleh juga. Janji dia boleh segera habis pada tahun ini. Okey? Cantiknya kalau boleh habis 21 hari bulan. Lepas tu masuk exam. Kan? Tapi saya percaya tak sempat habis. Kalau subjek matematik tak mungkin habis. Ya? Malah dia berlanjutkan pun pada tahun depan untuk matematik. Tak apalah, teruslah. Okay? Periksa juga. Sukatan tak habis lagi pun teruslah. Nak macam mana? Pada bulan 1, bulan 2 tu matematik tak habis lagi sukatan dia. Teruslah. Okay? Itu dia.
Baik, apabila tuan-tuan telah menggabungkan saja subjek, tajuk dan sebagainya, maka apa yang nak dibuat, selesaikannya melalui pendekatan bertema, pendekatan modular dan lain-lain. Saya cadangkan pendekatan modular. Ini bagi yang berada di 71 hingga 99%. Saya percaya ramai ada di sini. Ramai subjek, banyak subjek yang ada di sini. Kalau tak ada di sini pun mungkin matematik. Lain majoritinya ada di sini. Maka terus habiskan seperti biasa. Ataupun gabungkan seperti biasa. Kemudian buat PBD, Professional Judgment. Kemudian buat pentadsiran secara standar. Cuti sekolah, naik cuti nanti Januari, Februari, baru buat kukuh 1, kukuh 2 dan juga pengayaan. Berdasarkan kepada pentadsiran secara standar yang telah disiapkan itu. Itu kes yang kedua. Kes yang ketiga. Ini menarik sikit. Okey? Ini menarik sikit. Kes yang ketiga ini yang telah selesai 100%. Dah habis dah sekarang. Ini nak buat apa? Ini mungkin berlaku pada subjek BM, right? Subjek BI, subjek-subjek yang biasa-biasa lah. Dah selesai. Ini nak buat apa? Bagus. Kalau dulu kita panggil ulang kaji. Jadi sekarang ni pilih dulu tajuk yang nak di-PBD-kannya, yang nak dikukuhkannya itu, kemudian laksanakan pra-ujian PBD bagi tajuk itu. Tajuk yang nak dibuat tu tajuk yang macam mana? Tajuk yang ada kaitan dengan kemahiran asas yang akan dia belajar pada tahun depan. Saya bagi contoh. Katakan saya ambil matematik. Okay? Dia ada topik wang. Bagi tahun 1 ada topik wang. Bagi tahun 2 pun ada juga topik wang. Maka ambil tajuk tu. Laksanakan PBD pra-ujian bagi tajuk itu. Okay? Dah selesai PBD, tengok TP budak di mana. TP 1 ke, 2 ke, 3 ke, 4 ke, 5 ke, 6 ke. Kalau ada TP 1, 2, buat kukuh 1. TP 3, 4, buat kukuh 2, 5, 6, buat pengayaan. Maka laksanakanlah pengukuhan dan juga pengayaan. Aktivitinya berbeza-beza. RPS-nya pun tak sama lah dengan RPS biasa ya. Okay. Dia pun melaksanakan aktiviti pengukuhan pengayaan dan sebagainya. Habis minggu tu. Selesai. Minggu kedua pula. Topik lain pula. Selesai. Tiba 21 hari bulan, buat pentadsiran secara standar. Ikutilah peperiksaan tadi ya. Pentadsiran secara standar. Berdasarkan pentadsiran secara standar, data itu digunakan untuk meneruskan catch-up plan fasa 2 strategi M2P pada tahun hadapan. Januari dan Februari itu nanti. Okey ya. At the same time, dia juga kena buat pelaporan PBD Professional Judgment berdasarkan kepada aktiviti pengukuhan pengayaan yang telah dijalankan tadi. Okey. Dan juga mengambil kira PBD sebelumnya. Okey. Jadi yang paling penting di sini ialah pentadsiran secara standar itu. Yang nak kita ikut mana-mana pun kena buat lah 21 hari bulan tu. Sebab itulah yang akan menjadi take of value untuk kita laksanakan catch-up plan pada fasa 2. Strategi M2P. Jadi catch-up plan fasa 2 ni, strategi M2P ni, dia tak boleh dibuat selagi sukatan tak habis. Selagi sukatan tak habis, selagi KAK tak habis, dia tak boleh buat. Artinya kalau dia duduk di 71 hingga 9%, dia tak boleh buat lagi. Kalau dia duduk, apatah lagi kalau dia duduk di belum 70% pun tak boleh buat lagi. Dia hanya boleh buat seandainya dia telah capai 100%. Saya ulang balik, berkali-kali saya pesan pada GPK 1 tadi, catch-up plan yang ada strategi M2P, kukuh 1, kukuh 2 pengayaan hanya boleh dibuat apabila sukatan itu habis, apabila selesai pentadsiran standar.
Lagi duduk tak habis, teruskan habis dulu PhD itu. Boleh setakat itu? Okay, saya buka soalan. Saya buka soalan. Saya percaya ramai yang dah duduk di 71 hingga 99 ya. Majoriti duduk di situ. Mungkin subjek maths aku tak dapat. Assalamualaikum Tuan Haji. Maaf tanya lagi. Ya, silakan. Assalamualaikum Tuan Haji. Ya, Assalamualaikum. Professional judgement tu maknanya berlaku 2 kali ke? Sekali je. Sekali tu di hujung, kan satu di Tuan Haji kata hujung tahun ni kan? November. November kan? Aha. So maknanya yang sebelum masuk March tu, sebelum masuk sesi yang tahun depan tu 2022 betul-betul tu tak ada dah professional. Tak ada dah. Ada dah. Yang tu kita guna untuk buat catch up plan ni. Okey, maksud dia kita ambil sebagai TOV untuk catch up plan yang fasa 2 lah. Ya. Okey. Okay, sebab itu data peperiksaan je, Gu. Itu data peperiksaan ya. Dah okay. Dia bukan data professional judgement di situ, dia data peperiksaan. Jadi professional judgement ni mesti sebelum 20 November ke 30 November? Saya takut salah dengar. Sebelum 30 November. Sebelum 30 November. Sebab nak masuk dalam template tu. Nak masuk template. Jadi yang setara tadi 21 kan? Ya. 21 November. Ya. Okay. 21 November tu laksanakan peperiksaan setara. Ya. Sehingga 3 Disember. Lepas tu cikgu pun tengok kertas. Yang tu ada markah. Ada markah tu lah nak guna untuk catch up plan fasa 2. Satu lagi Tuan Haji, kalau saya nak mencelah untuk bahasa Melayu contohnya kan, bila dia dah habis lah KAK kan, boleh ke kalau kita nak buat dalam bentuk macam kita nak buat pengukuhan tu, kita boleh masukkan kandungan pelengkap dan tambahan? Boleh seandainya budak itu berada di tahap yang lebih tinggi. Okey. Mungkin budak itu berada di TP4 ataupun TP5, TP6. Boleh buat gunakan untuk kumpulan. Maknanya mungkin tidak semua murid lah. Yes. Terima kasih Tuan Haji. Sama-sama. Dia kemahiran tambahan dan pelengkap itu untuk budak TP5 dan 6 sebenarnya. Ya, jelas Tuan Haji, jelas. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum. Nak tanya sikit Tuan Haji Silakan. Masa 30 November kita dah buat ni professional judgement. Okey. Kemudian kita buat pula setara. Okey, bila kita dapat markah setara, okey, maknanya semasa 30 November tu kita dah buat PBD akhir kan. Tiba-tiba bila kita buat periksa, ada markah naik turun yang tidak selaras dengan kita punya TP1, TP2 tadi ya, semua TP76 tu. Kalau masa kita buat judgement tu dia TP4. Tiba-tiba bila kita buat akhir tahun tu, ni kita boleh cakap dia macam kuasa setara yang akhir tahun tu, maknanya markah dia lebih tinggi ataupun lebih rendah. Contohnya kalau kita dah buat TP4, tiba-tiba markah dia di bawah 40. So kita nak pakai, tadi kita boleh bagikan yang 100% tu pada 6 TP lah ya. Kita bagikan kepada 6 TP, tiba-tiba markah dia di bawah. So kita dah hantar pelaporan PBD pada 30 November, markah kita mungkin dapat dalam Faham. Okey. Ada perubahan boleh faham. TP bagi pelajar. Okey. So macam mana yang akan berlaku? Dia bentuk pelaporan apa yang nak kita laporkan untuk pentadbiran setara standard tadi, kita tak tahu lagi macam mana dia nak. Tak boleh masuk dalam pelaporan template PBD tu. Dia lain tu. Okay. Kita tak tahu lagi sebab kementerian pun tak bagi tahu lagi apakah bentuk pelaporan yang dia nak berdasarkan kepada pentadbiran standard ini. Maknanya di sini dia mungkin lain-lain template-nya. Dia mungkin itu cerita lain pula. Mungkin tak perlu laporkan pun. Mungkin tak perlu laporkan sebab niat dia
adalah sekadar untuk menentukan budak itu di mana sekali. So, kita buat pengukuhan tahun depan, pukul 1, pukul 2 dan pengayaan itu budaknya macam mana, sebab kita tak tahu asas dia. Kita kena ingat, laporan PBD yang professional judgement itu berada di bawah bahagian pembangunan kurikulum, PPK. Yang ini pula yang suruh buat pentadbiran secara standard ini ialah BPSH, bahagian pengurusan sekolah harian. Dua departmen yang berbeza. Okey, yang pentadbiran secara standard ini kita tak tahu lagi dia nak pelaporan macam mana. Jadi saya boleh jawab lagi di kuliah ya. Mungkin naik ke turun ke, tak ada kolerasi ke, itu wallahualam. Yang penting hari ini kita kena sediakan mentaliti cikgu kita dan budak kita akan bertemu dengan peperiksaan. Untuk apa? Untuk menguji di mana awak berada sekarang. Lepas uji tu nak buat apa? Untuk menentukan you ni kena kukuh ke, you ni kena kaya. Takat itu dulu. Ya. Boleh clear Cikgu Lias? Okey, clear Tuan Haji. Clear. Terima kasih. Sama-sama. Okey, boleh orang lain? Kalau ada soalan silakan. Kalau tak ada, saya nak sambung kepada bahagian lain. Assalamualaikum Tuan Haji. Saya nak tanya. Macam ni. Kita nak berhadapan dengan penjaga, macam mana kita nak jawab? Sedangkan selama ni penjaga diwawarkan tak ada peperiksaan, tak ada exam. Itu je Tuan Haji. Terima kasih. Terima kasih. Okey. Pendapat saya, buat masa ini nak berdepan dengan penjaga, berikan dulu yang professional judgement itu. Yang tu dulu. Okey. Yang kita nak berdepan dengan penjaga, kita gunakan data professional judgement itu dulu. Okey. Sebab niat pentadbiran setara itu dibuat bukan untuk banding, bukan untuk apa-apa, hanya sekadar untuk menentusahkan budak itu di mana berada untuk kita buat pengukuhan dan juga pengayaan. Bukan nak suruh dia tengok, nak cakap, oh inilah prestasi anak awak sekarang. Bukan macam tu. Okey. Setelah dia melalui proses pengukuhan dan pengayaan, kita boleh buat satu lagi PBD akhir pada bulan Februari nanti, yang itu boleh kita tunjukkan semula pada parentnya. Nampak? Pentadbiran setara tu bukan digunakan untuk parent, untuk kita sahaja. Untuk kita tahu benar-benar, oh dia di sini rupanya budak ni. Selama ini kita tak tahu sebab yang buat PBD itu mungkin ibu dia, mungkin mak dia yang perlu jawab soalan tu. Nampak? Jadi kita nak tahu bila berdepan, oh ini sebenarnya selama ni aku duk beri TP3, rupanya TP1 je. Tapi nak beri TP1 kan aku kena orang marah. Nak beri TP2 kan aku kena PBD tanya. Aku beri TP3 je lah. Selamat. Itu yang berlaku sebenarnya pada PBD itu. Okay? Tapi hakikat budak itu kita tak tahu sekarang. Di mana dia berada. Sebab terkesan begitu besar pandemik ni kan. Jadi cara nak kesan awal, buat dulu pentadbiran secara standar. Mungkin budak kita tu keseluruhannya TP1 je. Kita tak tahu ni. Mungkin bila dia buat ujian tu, ya Allah, rupanya markah belah-belah je. Belah-belah ke satu kelas. Maksudnya TP1, TP2, belah tu. Selama ini dalam PBD kita beri berapa? TP3. Nampak? Bila kita berdasarkan periksaan tadi, dia duduk di markah belah-belah, duduk TP1, TP2, maka pada bulan Januari, Februari, dia akan dikukuhkan melalui aktiviti kukuh 1. Berbeza dengan aktiviti kukuh 2. Berbeza dengan aktiviti pengayaan. Jadi sebenarnya pentadbiran secara standar itu untuk kita. Untuk siapa? Untuk kita. Jangan cerita kepada mak ayah yang itu lagi. Okay? Jangan cerita. Ini periksaan akhir tahun kita akan gunakan dia sebagai bahan untuk dialog prestasi dan sebagainya lah. Itu untuk kita buat pengukuhan dan pengayaan.
Saya harap cikgu boleh celah ya terkait itu. Ya, Tuan Ji, sekali lagi ya. Di sini kita akan buat 2 PBD lah ya. Satu untuk 30 November ni untuk akhir ya. Yang akhir bagi 2021. So kita akan juga buat pelaporan PBD Februari 2022. Untuk Buat TOB pelaporan. kena buat jugalah. Kena bagi mak ayah juga yang TOB yang Februari tu. Tak payah. Saya tak Tak payah. suruh buat Okey. pelaporan pun lagi. Okey, Saya okey, sebab okey. PBD sahaja. Jangan buat pelaporan pun lagi. Okey. Sebab kita tak tahu lagi pelaporan macam mana yang kena buat. Kementerian tak suruh pun lagi. Dia tak fikir tu lagi pelaporan macam mana yang kita buat. Jangan buat pelaporan untuk pentadbiran secara standar itu. Pelaporan yang mana? PBD yang Februari tu 2022. Yes. Professional judgment. Okey, cikgu. Kita boleh bagi jugalah. Yang Februari 2022 tak boleh bagi. Tak dengar dia. Apa dia? Yang PBD Februari 2022. Mana kita Oh, Februari itu nanti. Bila dah selesai. yang tu saya cakap tadi. Yang tu boleh. Setelah kita tahu bentuknya pelaporan macam mana, itu kita buatlah pada Februari itu nanti. Yang tu boleh kita beri kepada parent dia sebagai take off value untuk dia masuk ke tahun akan datang. Oh, rupanya anak aku ni dah ada asah dah. Kalau dulu dia TP1, TP2, bila tiba Februari, kita buat ujian semula, kita buat pengesanan semula, dia sudah berada di TP3 dan 4. Ada asah dah tu untuk dia bergerak ke tahun 2, tahun 3 dan sebagainya. Yang tu kita boleh bagi tahu mak ayah. Okey? Dalam proses itu jangan gitulah lagi. Sebab kita pun tak tahu budak kita kat mana. Boleh clear? Boleh? Boleh. Okey. Cikgu lain ada soalan? Fatahiyah saya nampak di sini. Di screen ni. Any question? Fatahiyah. SK. Assalamualaikum Tuan Haji. Ya, silakan. Assalamualaikum Tuan Haji. SK keempat. Ya, Zul. Okey, nak bertanya ya. Baik, PSS ni adakah perlu dilaksanakan untuk semua subjek? Jawapan dia ya. Walaupun KAK-nya belum selesai. Bagi contoh, Ya. matematik. Ya. Ya. Okey, terima kasih. Sama-sama. Tadi slide tadi saya dah tayangkan semua subjek, semua mata pelajaran. Okay, boleh refer balik slide tadi lah. Memang jawapan dia ya tu. Ada lagi? Okey, kalau tak ada saya nak sambung ya. Baik, saya nak tutup cerita 2021, saya nak buka cerita 2022. Setelah kita buat pentaksiran setara standard. Daripada data itu kita buat apa? Kita akan kelompokkan budak di kukuh 1, kukuh 2 dan juga pengayaan untuk kita buat pengukuhan dan pengayaan. Kukuh 1 tu sebenarnya pemulihan lah. Okey. Kukuh 1 tu samalah artinya dengan pemulihan. Kukuh 2 tu pengukuhan. Pengayaan tu pengayaan lah. Itulah kefahaman kita selama ini. Mengapa kementerian gunakan kukuh 1, kukuh 2? Sebab dia tak nak keliru dengan pemulihan yang bawah sana. Yang literasi numerasi tu. Kita tak nak dia keliru di situ. Yang tu program literasi numerasi, program pemulihan khusus. Dia ada modul dia dan sebagainya. Ya. Yang ni kita nak buat pengukuhan. Baik, macam mana rupa dia? Jom kita tengok. Ini saya tak nak cerita ni, unpacking ni, sebab nak habis dah. Kalau bulan 9 dulu saya cerita yang ni. Saya dah bulan 11. Nak tutup akaun dah. Nak habis dah. Jadi saya tak cerita lah yang ni ya. Saya nak terus pergi kepada cikgu.
boleh bacalah untuk pengetahuan ini. Tahun depan jumpa lagi yang ini. Okey, saya nak pergi kepada manfaatan dan penciptaan. Alright. Okey, ini dia. Keluar tak di paparan cikgu? Keluar ya? Keluar. Okey, bagus. Ini berlaku bila ni tuan-tuan? Pada Januari dan Februari tahun depan. Setelah apa? Setelah kita laksanakan pentaksiran secara standard. So data itulah kita kelompokkan jadi kuku 1, di kuku 2 dan juga pengayaan. Baiklah. Apa dia kuku 1? Kita nak sediakan modul yang macam mana untuk budak-budak kuku 1 ni, iaitu yang bersifat pengetahuan dan kemahiran asas yang membolehkan murid menyelesaikan masalah rutin, masalah biasa bagi mencapai sekurang-kurangnya TP3. Kuku 1 ni, budak TP1 dan TP2 nak ke TP3. Nawai tu dia nak ke TP3. Maka dia kena berilah latihan soalan yang bertaraf TP3 ke bawah. Okay? Jadi murid menyelesaikan masalah rutin yang mudah dengan bimbingan guru. Murid menyelesaikan masalah rutin yang mudah dengan bimbingan guru. Aktiviti yang hanya melibatkan kemahiran berfikir aras rendah ke bawah. Seperti tahu, mengetahui, mengingati, memahami. Jadi 3 tu soalan dia. Kadang tahu, kadang ingat, kadang faham. Jangan bagi soalan yang high level di situ. Baik. Bagi murid kukuh 2 pula, TP3 dan TP4 ni ya. Macam mana pula soalan dia, latihan dia, modul dia? Pengetahuan dan kandungan asas yang bersifat rutin dan bukan rutin. Bila sebut bukan rutin tu, dia kena adalah soalan berfikir luar kotak. Soalan lain sikit. Soalan bukan lazim. Okay? Murid melaksanakan aktiviti eksplorasi untuk membentuk pengetahuan secara kendiri. Melibatkan kemahiran berfikir arah tinggi. Nampak? Kemahiran berfikir arah tinggi kebat seperti mengaplikasi dan menganalisis. Jadi cikgu-cikgu kena sediakan banyak soalan aplikasi dan soalan analisis bagi kumpulan kukuh 2. Pertubikannya yang itu. Bila pergi kepada kumpulan pengayaan, TP5 dan TP6, nak buat apa pula? Pengetahuan asas dan kandungan asas serta tambahan dan pelengkap. Baru muncul tambahan dan pelengkap itu di kumpulan pengayaan. Hak lain asas saja. Hak lain tu, kuku 2, kuku 1 tu kandungan asas sahaja. Tambahan pelengkap tu buat di mana? Buat di kumpulan pengayaan. Untuk membolehkan murid menyelesaikan masalah rutin dan bukan rutin. Kumpulan ini dia kena banyakkan soalan bukan rutin. Murid bereksplorasi dan berkongsi dengan rakan lain, membimbing rakan sebaya. Melibatkan kemahiran berfikir aras tinggi, kebat, yang lebih kompleks iaitu menilai dan mencipta. Menilai dan mencipta untuk kumpulan ini. Artinya di sini, cikgu-cikgu kena buat aktiviti pembelajaran terbeza bagi satu kelas itu. Berdasarkan kepada pentaksiran setara standard tadi, mungkin kelas A tak ada kukuh 1, ada kukuh 2 dan pengayaan saja. Maka laksanakan 2 modul itu. Kelas B ada 3-3 sekali, maka laksanakan untuk ketiga-tiga sekali. Berjalan serentak dalam masa yang sama. Begitulah seterusnya.
So, cikgu kena sediakan set soalan sekarang. Set soalan yang berbeza-beza mengikut aras untuk diberi bimbingan, untuk diberi aktiviti kepada murid-murid. Berlaku bila ni? Berlaku pada bulan Januari dan Februari. Telah selesai semua sukatan lah. Kita andaikan tahun ini selesailah semua sukatan ya. Okay. Baik, saya buka soalan. Silakan bertanya. Kalau tak jelas, silakan bertanya. Boleh kan? Saya rasa cikgu-cikgu mudah faham ni sebab dia dah biasa kan. Dia cuma nak susun je soalan tu nanti. Nak susun saja aktiviti mengikut aras keterbezaan murid. Okay? Aras keterbezaan murid. Aras kebolehupayaan murid. Dia berbeza kan? Baik. Terima kasih. Saya sambung sikit lagi. Bagaimana kita nak buat rancangan mengajar RPH setelah kita habis sukatan? Dengan kata lain, bila kita masuk tahun depan. Okay? Tahun ni kita habis sukatan je lah. Bila masuk tahun depan, habis dah semua sukatan, kita nak buat kukuh 1, kukuh 2 dengan pengayaan ni, bagaimana rupa RPH-nya? Adakah sama seperti RPH sekarang? Mana rupa? Siapa tahu? Dan di mana kita nak ambil template RPH ni? Siapa boleh beri jawapan kepada saya dulu? Mana kita nak ambil? Contoh. Ambil kat mana? Sumberku. Sumberku. Jadi, adakah semua dah teroka sumberku? Dah, tapi... Dah. Okey. Tapi apa Ida? Bukan, contoh macam mata pelajaran elektif kan, macam PJ-PK tu tak ada dalam tu kan. Jadi tapi tak apalah, kita boleh jadikan subjek yang ada tu sebagai garis panduan lah. Okey. Alright. Boleh keluar tak slide tu? Oh, tak. Baik ya? Ya. Saya nak tanya KP. KP dulu. Orang lain jangan jawab. Kalau rendah. Dah explore ke belum sumberku ini? KP, tolong bagi respon. Seorang KP ataupun orang dah explore ke belum? Buka lain, explore lain tau. Bukan berarti pak buka, dikira explore. Itu buka baru. Explore ke belum? Jelajah ke belum? Boleh bagi respon seorang KP? Saya tanya kumpulan kelompok lain semalam, tak ada seorang habuk explore pun lagi. Tapi baguslah dia mengaku. Okey, kumpulan jemput. Dah explore ke belum? Saya nak tanya. KPSK Jengkel Pusat 2. Tolong bagi respon. Dah buka tapi belum explore betul-betul lagi. Okey, dah buka tapi belum explore betul-betul. Saya dah buka bersama pengetua itu tapi belum explore. Tapi dah tengoklah sikit-sikit yang tadi RPH tu. Cuma belum betul-betul explore. Okey, terima kasih. SK pula, SK Jengka 2. Ketua Panitia SK Jengka 2. Berespon kepada saya? Nak respon je, tak marah pun. Nak tanya je. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dah respon, sorry. Dah tengok tapi macam cikgu tadi lah. Belum explore sepenuhnya lagi. Belum explore sepenuhnya. Okey, baik. 2. Yang ketiga, SK jengka 7. Saya random ni, SK jengka 7. Macam mana? KP, salah seorangnya cuba berikan sikit respon. KP, SK jengka 7. Tak ada di sini. Guru besar SK jengka 7 ada di sini tak? Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Ini siapa ni? Ghazali ya? Ya, saya. Ya. KP Mac. KP Mac. Okey. Memang dah buka sumber tu dan dah tengok dah RPS dia macam mana. Okey. Tapi memandangkan kita ni, saya ni belum habis tadi. Bagi bandingkan itu jauh lagi lah. Jauh lagi lah. Itunya. Ya. Okey. Bagus. Jadi bila bulan habis nak tutup, barulah kita kaji dengan mendalam lagi lah. Okey. Bagus. Cikgu Lee buka dah? Tengok dah? Ya. Dah tengok dah? Dah tengok dah sembuhku. Tengok dah RPS dia. Selepas daripada yang kalimat itu lagi dah. Kita dah tengok dah. Bagus. Terima kasih. Maknanya tuan-tuan dah explore, dah tahu dah duduk kat mana, dah tahu dah rupa macam mana, cuma tak gunakan lagi. Pasal apa tak gunakan lagi? Belum habis sukatan. Betul ni? Ya. Kita nak habiskan tajuk dulu. Apa semua dulu. Bagus, Cikgu Ghazali. Terima kasih. Baik, sekarang kita cari di mana letak duduknya apa nama? RPS tadi. Turun ke bawah, scroll ke bawah, cari bahagian bahan sokongan. Ada kat mana? Nak tekan mana? Mana satu? Nak tekan. Ada M2P, ada SAFE, ada pembugaran, ada PBD, ada pendekatan. Nak tekan mana? M2P. M2P. Daripada M2P, keluar paparan macam ni, turun ke bawah. Ambil yang mana pula? Panduan perancangan pengajaran tadi M2P. Ambil lah mana-mana. Ini sampel je tu. Ini contoh. Jadi yang Zuraidah tanya tadi, mana PJ? Dia tak kisah mana-mana pun. Ambil lah tapak ini. Tak ada masalah. Ini sampel yang diberikan. Kita ni kadang-kadang kita harap ada subjek kita. Rupanya tak ada. So boleh ambil mana-mana pun. Okay? Kan je contohnya bahasa Melayu. Ambil panduan perancangan pengajaran. Dia keluar macam tu. Ya kan? Dengan loading. Saya rasa 7 hari tu kan. Tak apa, saya ulang balik lah. Dia keluar macam tu. Okay. Nampak tak? Satu RPS itu ada berapa dalam tu? Ada kukuh 1, ada kukuh 2, ada pengayaan. Dia berlaku serentak dalam satu masa PDP itu. Ya, dia berlaku serentak dalam masa PDP itu. Seandainya kita ada 3 kumpulan. Kalau kelas kita itu hanya ada 2 kumpulan saja, maka 2 je lah. Kalau ada 1 saja, 1 je lah. Misal kata, berdasarkan kepada pentaksiran setara tadi untuk matematik, markahnya adalah 39 ke bawah. Bila kita uji satu kelas tu, markahnya adalah 39 ke bawah. Maka dia di kelompok mana tuan-tuan? Kukuh 1. Ya. 39 ke bawah. Dia berada di kukuh 1. Maka kelas itu satu kelompok tu je ada. Tak adalah kukuh 2. Tak adalah pengayaan. Kita uji pula kelas yang lain, taksiran tadi, kelas yang lain.
ada markah lebih daripada 39. Ada yang 40, 45, macam-macam lah. Sampai kepada markah 60, katakan. Dia daripada ada di buku 2 dan sebagainya. Begitulah seterusnya. Ya. Dia tidak sama. Jadi, topik kemahiran yang nak kita perkukuhkan, yang kita nak perkayakan ini, kita mesti tentukannya berdasarkan kepada topik itu ada kaitan, ada kesinambungan dengan topik yang dia akan belajar di tahun-tahun akan datang. Bila masuk ke tahun 2, topik itu ada juga. Bila masuk ke tingkatan 2, ada juga. Begitulah seterusnya. Pilih topik itu dulu untuk kita kukuhkan, untuk kita kayakan. Habis, kalau semua ada belaka, tahun 1 pun itulah, tahun 2 pun itulah. Sama belaka. Maka nak pilih hak mana pula? Nak buat semua sekali, tak cukup masa. Kita pilih yang penting. Yang sangat penting. Penting tak penting itu adalah justifikasi tuan-tuan sendiri. Okey? Kalau tuan-tuan mampu nak membereskan semua topik, Alhamdulillah. Tapi mungkin tak mampu dalam tempoh 2 bulan itu. Kan? Tak mampu nak kukuhkan semua, nak kayakan semua dalam tempoh 2 bulan itu, maka pilihlah topik-topik yang tuan-tuan rasa penting, yang sangat penting untuk dibawa ke tahun-tahun akan datang. Okey? Habis setengah-setengah mata pelajaran dia tak begitu, dia tak berturutan. Topik tahun 1 lain, tahun 2 lain, tahun 3 lain. Macam sejarah dia tak sama. Nak kukuh hak mana? Nak kukuh semua tak mampu. Maka tuan-tuan tentukan sendiri hak mana yang menjadi core pada subjek itu pada tahun itu. What is the core, inti dia? Macam saya orang geografi, saya tahulah core-nya ialah alam sekitar. Maka saya kukuhkan topik alam sekitar. Orang sejarah, core-nya mungkin patriotik. Ini mungkinlah ya. Maka cari topik yang berkaitan dengan patriotik, kukuhkan di sini. Itu kalau dia berbeza-beza antara tahun ke tahun. Macam matematik, dia bawa topik yang sama saja. KAK yang sama saja. Baik di tahun 1 sampai tahun yang sama belaka. Maka nak buat macam mana? Cari hak penting. Yang berkaitan tadi, hak mana yang akan digunakan secara berterusan. Begitu juga orang BN dan BI. Dia sama je. Dia ulang kemahiran itu. Balik-balik kepada lisan. Balik-balik kepada penulisan. Balik-balik kepada dan lain-lain. Ya? Itu tuan-tuan boleh pilihlah. Mungkin yang paling penting sekali penulisan kot. You buat penulisan. Kuku 1, kuku 2 dan boleh? Okey. Okey ya. Buatlah objektif dari dah selesai objektif. Buat aktiviti. Aktiviti yang membezakan ni. Objektif pun terbeza, aktiviti pun terbeza. Kalaulah kukuh 1, kita berilah aktiviti, kita buatlah soalan-soalan yang bertaraf tahu, faham. Tahu, faham. Okey? Kalaulah dia di kukuh 2, naikkan sikit soalan yang bertaraf aplikasi, analisis. Aplikasi, analisis. Kalau dia di pengayaan, naik lagi soalan yang bertaraf menilai, mencipta. Menilai, mencipta. So, you ulilah latihan-latihan tadi, you buatlah, you kukuhlah macam mana tadi pun. Sehingga selesai. Dah habis, buat apa pula? Buat buat pasca ujian. Bagi topik itu. Kita tengok dia selesai, dia boleh. Tolong tutup tu, tidak virus, tolong tutup mic. Okey. Begitu sebenarnya ya. Habis satu topik bagi 1 minggu. Masuk minggu depan pula, topik lain pula. Jadi RPS kita ni, kita buat bagi setiap minggu. Bagi setiap minggu, bukan setiap hari ya, setiap minggu. Kita start daripada hari Isnin sampai Jumaat. Tarikh bila? Habis minggu untuk
satu topik, mungkin 2 topik, mungkin 3 topik yang kita gabungkan pada minggu itu. Minggu depan pula. Begitulah seterusnya. Jadi bulan Januari, Februari kita ada 8 minggu. Kalau kita bersekolah penuhnya, kita boleh selesaikan beberapa topik. Kalau 2 topik seminggu, kita ada 8 minggu. Kita boleh selesaikan 2 kali 8, 16 topik. Boleh kita. Kalau kita sekolah bersemuka penuh lah. Kalau kita sekolah bergilir ini juga, bagi 2 lah. Okay. 8 minggu, mungkin 4 minggu je. Kita bersemuka. Dia bergilir kan? 4. Okay. Bila 4 minggu bersemuka, 1 minggu 2 topik. Jadi kita boleh selesaikan 8 topik. So ini kena buat perancangan ni. Panitia, cikgu kena buat perancangan tu. Okay. Daripada bulan 1 sampai 8 kena buat perancangan. Minggu ni topik apa? Minggu depan topik apa? Minggu semua topik apa? Sampai habis. Mungkin dia bergabung 2-3 topik selesai. Begitulah dia. Okay. Kita buat Pecah Plan Fasa 2 yang dipanggil sebagai Bridging Program. Bridge jambatan. Sebelum dia masuk ke tahun berikutnya. Jadi kita kena buatlah test pula balik pada akhirnya untuk kita menguji adakah dia kuasai TAK yang kita dah kukuhkan tadi. Boleh kuasai ke tidak TAK yang dikukuhkan tadi. Jadi ujian itu ada di pasca ni kan. Sebelum tu kita buat pra. Soalan yang sama boleh ni. Pasca ujian dengan pra ujian ni soalan yang sama je. Okay. Kita buat pra, kita nak tahu setakat mana. Dah belajar, dah dikukuhkan, dah dikayakan, buat balik. Bagi balik soalan yang sama. Oh, rupanya dia telah berjaya menguasai kandungan asas yang telah kita kukuhkan tadi. Yang telah kita kayakan tadi. Jadi kalau ada 8 topik, kita boleh buat 8. Okay. Any question? Ingat ni, bila berlaku ni? Pada tahun depan. M2P ni pada tahun depan. Tahun ni nak buat apa? Habis TAK, buat PBD. Itu je. Habis TAK, buat PBD, buat pentaksiran. Pentaksiran setara tadi. Yang ni cerita tahun depan. Okay. Jadi saya bagi tahu awal ni supaya tuan-tuan boleh prepare lah. Boleh buat catch up plan. Alright. Any question? Oh, bagus semua ya. Saya tutup sekejap. Saya bagi. Nak cari sumber bahan dah tahu kan? Nak cari di mana sumber-sumber bahan ni semua? Dah tahu dah? Ya, saya masuk semula. Ya, saya masuk semula. Okay. Tadi M2P yang saya tunjuk tadi berkaitan dengan rancangan mengajar lah ya. Kemudian dia ada SAFE. SAFE ni untuk budak-budak kita belajar secara kendiri di rumah. Student Enrichment Learning Framework. Jadi kerangka kerja dia nak belajar sendiri di rumah, dia boleh buka yang ni. Okay? Dia boleh buka yang ni. Parent pun boleh buka yang ni untuk bantu anak-anak dia. Manakala pemugaran literasi numerasi ini untuk anak-anak kita yang masih lagi gagal kuasai 3M. Dia guna kit ni lah. Okay? Kalau tak cukup buku yang dibekalkan tu, boleh photostat dari sini. Print out je. Kemudian PBD. Ini saya beri mohon sangat-sangat kepada semua guru supaya download dan baca. PBD yang baru ni, PBD edisi 2 ni. Okay? Edisi 2, PBD yang terbaru sekali yang disediakan pada tahun 2019.
Semua guru termasuk guru besar dan sebagainya, tolong download dan baca. Disebabkan tuan-tuan tak kuasai yang inilah, maka datangnya macam-macam data PBD itu sekarang. Okey? Kalau orang faham yang ini, insya-Allah dia tak ada masalah untuk laksanakan PBD. Tolong betul-betul yang ni. Jadi kalau boleh setiap orang print out. Okey? Setiap orang print out, baca di situ. Tanda kata hadang situ, bengkelkan yang tu. PBD dia. Kemudian dia ada pula pendekatan PDP. Pendekatan PDP ni saya sebut tadi lah, bertemanya, modularnya, right? Project based learningnya ada di sini. Tuan troker lah, saya tak nak buka lah ya. Tuan troker nanti. Okay, troker dan baca. Itu bahagian bahan sokongan. Kita pergi kepada bahagian utama. Ini cara kita nak ambil bahan, nak cari bahan. Saya kena hajar dulu kan. Pergi kepada klik cari bahan. Okey. Kalau kita buka kali pertama, kita kena tekan proceed lah. Kalau kali kedua, tak payah dah. Pergi kepada directory je. Sekejap lah, kita nak rolling, kita tengah pusing. Okey. Kalau kita dah buka dah kali pertama, dia keluar dengan sendiri je, apply ni. Okey. Carilah bahan yang kita nak, subjek apa, tekan je kat sini tu. Okey. Contohnya, saya ambil geografi. Dah keluar pun geografi, sebab saya dah ambil. Tekan geografi. Boleh print out pun cikgu bahan tu. Terima kasih orang Kedah, dia menyediakan modul berstruktur geografi yang boleh dipakai oleh seluruh Malaysia, yang dibuat oleh guru-guru pakar seluruh negeri Kedah. Terkongsi di sini. Nampak? Okey, Pantai Geografi Negeri Kedah. Okey ya. Boleh download pun. Boleh pakai terus. Tengok menariknya, bahan yang disediakan kepada kita, saya tunjukkan di bawah tu. Kalau saya cikgu geografi di sekolah, saya pakai yang ni je. Tak payah pening-pening nak bikin. Tengok. Dia sediakan bahan untuk TP1. Budak-budak TP1, ini soalan dia. Ini soalan dia. Berdasarkan peta ni, nyatakan saja arah di mana. Pulau Pasir, Pulau Pulau arah mana. Stesen arah mana. Okay. Itu untuk TP1. Untuk TP2, ini pula peta dia. Ini soalan dia. Dah lain sikit dah. Soalan dia. Lagi tinggi. Untuk TP4, ini soalan dia. Lagi tinggi. Untuk TP5 dan seterusnya, begitulah. Okey. TP5, lagi tinggi cerita dia. Okey. TP6, mesti lagi tinggi. Okey. Begitulah seterusnya tuan ya. Jadi terima kasih kepada orang Kedah telah menyediakan satu bahan yang komplit dalam subjek saya lah. Subjek tuan-tuan pun tuan-tuan boleh cari nanti. Okey. Itu dia. Kalau nak cari saya dah tunjuk tadi ya. Jadi saya minta besok panggil semua guru, selain pada buat kerja catch-up plan tadi, rancangan catch-up plan tadi, explore benda ni. Explore benda ni, serentak. Kalau tak explore, dia tak jadi. Dia tak jadi. Kena explore dulu. Ya. Kalau bagi link, tepet link saja suruh cikgu cari, berlaku macam sekarang ya. Kita dah bagi link bulan 9 lagi. Sampai ke hari ini ada tengah tak buka-buka pun lagi. Jadi tanggungjawab pengetua guru besar besok kumpul semua, buka sekarang. Explore sekarang. Cari satu bersama guru. Baru jadi. Lepas tu barulah dia cari sendiri bahan untuk dia buat kecakapan tuku 1, tuku 2 dan sebagainya. Baik, jadi secara kesimpulannya, saya nak tuan-tuan buat apa besok dengan semua guru. Pertama, kira KAK.
Semua orang kira KK. Lepas tu serah kepada panitia kira purata, serah kepada GPK1. Selesaikan esok juga. So GPK1 dapat satu data yang lengkap lah. So tunggu masa sahaja untuk dia kicking jalan Google Form. Bila Google Form itu tiba nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi tahu cikgu bersedia untuk laksanakan pentaksiran setara standard tadi, PSS. Okey? Mungkin kita kena buat ujian ni, kita kena buat peperiksaan ini. Kalau soalan ada, tak ada masalah. Kalau soalan tak ada, you ready dulu soalan. You bersedia dengan soalan dulu. Takdirnya soalan tak ada, kita boleh pakai soalan kita terus. Jangan waktu itu baru nak cuba buat soalan. Tak siap lah kita. So get ready to the question. Okay? Itu yang kedua. Yang ketiga, bagi tahu cikgu, kod mana-mana pun 30 November siapkan satu PBD Professional Judgment. Untuk kita masukkan dalam sistem itu nanti, dalam template itu nanti. Berakhir pada 30 November itu sediakan satu PPD Professional Judgment for every student. Okay? 3. Yang keempat, perkenalkan catch-up plan fasa 2 M2P tadi. Apa yang dikatakan sebagai kukuh 1, kukuh 2 dan juga pengayaan. Perkenalkan dari segi RPS-nya dan juga modul-modul yang nak kita sediakan. 3 aspek ya. Dan lepas itu baru explore sumberku. Jadi 5 kerja besok nak buat. Explore lah sumberku ni satu-satu seperti mana yang telah saya terangkan hari ini. Sepatutnya itulah yang akan berlaku besok. Jangan tunggu. Jangan tangguh. Tunggu-tangguh akhirnya tak buat. Okay? Kami akan bergerak ke setiap sekolah mulai minggu depan. Setelah habis pusingan penataran ini, besok selesai, insya-Allah. Semua orang akan bergerak ke sekolah. Dah ada jadual siap-siap. Okay, tiba di sekolah, kita akan kumpulkan semua guru, semua pengetua, guru besar ada, semua cikgu, dan saya akan tanya dia. Okey, tanya cikgu, yang jawabnya ialah guru besar dan juga GPT. Saya tak nak jawab. Sebab kita nak tahu kefahaman itu sama ke tidak. Saya tanya cikgu, ataupun cikgu saya tanya saya, jawapannya guru besar bagi tahu, pengetua bagi tahu, GPT bagi tahu. Sebab saya dah cerita detail dah. Bukan kami datang nak bagi penataran balik. Kami nak pastikan. Okey, pastikan dia telah disebarluaskan, dia telah pun disediakan oleh sekolah masing-masing. Dan semua orang punya kefahaman yang sama. Begitu ya. Kita tak mahu ada macam-macam arahan keluar nanti. Seperti mana yang berlaku pada kelompok-kelompok lain lah, macam-macam keluar arahan. Itu cikgu dia buat kitab, so dia buat M2P sekarang, sedangkan silibus tak habis lagi. Kan? Dia suruh setiap guru buat catch-up plan. Padahal catch-up plan tu panitia aja. Ada ni orang yang jenis tak faham, orang jenis nambah-nambah. Cikgu dah bising WhatsApp saya. Betul ke Haji, setiap guru kena buat catch-up plan? Saya jawab tengkorok kering ni. Sebenarnya hak buat catch-up plan itu panitia sahaja. Ya, panitia sahaja. Dan sekolah. Dia suruh cikgu dia semua buat. Ini yang payah nak cerita ni kalau orang tak faham. Okay? Jadi saya akan pastikan kefahaman itu senada seirama. Bila kita bergerak pada setiap sekolah pada minggu depan. Akhirnya saya akan buat laporan lah kepada jabatan. Okey, jangan beri arahan hot pelik-pelik kepada cikgu. Lain daripada apa yang saya suruh. Pak saya tak suruh tu, jangan suruh. Okey? Jangan suruh cikgu buat dalam masa yang sama, habis KK, kemudian buat pula M2P pada masa yang sama. Bukan. Bukan macam tu. Jadi cerita M2P ni bila? M2P ni tahun depan. Senang kita, tahun depan. Bukan tahun ini, tahun depan. Okey? Itu dia ya. Cuma kita boleh suruh dia bersedia je lah. Bukan suruh dia buat, suruh dia bersedia dulu. Okay. Baik. So,
Buka kepada soalan sebelum saya tutup. Silakan. Assalamualaikum Haji. Assalamualaikum. Maaf Encik Haji sebab saya ada confused sikit sebab di sekolah saya dah mula buat pra-ujian Haji. Pra-ujian. Pra-ujian tapi maknanya untuk yang dah habis subjek, dah habis apa? Dah habis KK. Okey. Sebab berdasarkan pada taklimat Tuan Haji hari tu yang datang SKD Sejaya, jadi saya yang penyelaras kurikulum untuk sekolah. Saya dah beri jadual memandangkan kita ini belajar secara penggiliran. Jadi saya dah mulakan ujian itu bagi yang berkeperluan that means yang dah habis lah KK tu terutamanya. Pada start daripada sebelum kita cuti di Pawali hari itu. Jadi sebab itu ialah grup B. Jadi minggu ini grup A. Jadi 2 minggu ini kami dah siap semua pra-ujian. Jadi apa yang pra-ujian pra-ujian tu, tapi sebab sebelum tu kita belum tahu tentang PSS. Betul PSS kan? Jadi di sini pra-ujian tu untuk kami nak tahu standard daripada apa terkini, tahap penguasaan terkini murid selepas PDPR. Okey. Soalan tu tak banyak lah. Jadi kita dah kenal pasti murid yang dah kumpulan kukuh 1, kukuh 2 dan pengayaan tu dah kenal pasti. Okey. Cuma Haji betul tak? Kalau macam saya kata, kalau yang tak habis lagi silibus, dia buat dalam bentuk modular, maknanya unpacking mata pelajaran tu dalam bentuk modular supaya pengajaran tu boleh berlaku semasa PDPR. Sebab modul tu kan dia boleh buat di rumah dan di sekolah kan. Jadi pengajaran tu nampak agak serentak lah, agak macam terancang sedikit lah. Yang itu yang saya dah memang susun jadual mengikut ni, dan saya telah pun beritahu kepada semua KP dan perjalanannya macam tu. Jadi bila ada PSS ni maknanya kita kena guna PSS itulah pula kan. Maknanya result tu yang paling jelas kan. Ya. Untuk yang POV untuk catch up plan fasa 2. Okey, baik. Terima kasih cikgu. Yang cikgu buat tu tidak salah. Betul tu, betul, tak salah. Pra-ujian yang cikgu maksudkan tadi ialah untuk kita buat pengukuhan pengayaan bagi topik itu. Nampak tak di sini? Nampak tak slide ni? Kan? Bila sebab cikgu dah habis sukatan kan? Betul? Halo? Okey. Cikgu dah habis betul Tuan Haji, ya betul. Cikgu dah habis sukatan. Okey. So nak tunggu apa kan? Lama lagi nak tunggu tutup sekolah sukatan hati dah kan? So cikgu nak buat apa? Cikgu nak buat dulu pengukuhan dan bagi topik yang telah cikgu pilih tadi. So tidak salahnya cikgu buat pra-ujian dulu. Pra-ujian ini untuk menentukan bagi topik itu budak tu ada kat mana. Ada di kukuh 1 ke, kukuh 2 ke, pengayaan. Bagi topik itu. Tak salah cikgu, betul tu, betul. Cikgu pun buatlah kukuhan di sini. Habis minggu tu, masuk Jumaat, buat balik pasca ujian. Soalan yang sama, boleh? Tak ada masalah. Soalan yang sama. Soalan yang sama. Oh, rupanya budak dah faham aktiviti pengukuhan kukuh ni memberi impact bila kita tengok pasca ujian. Tidak salah, itu yang sebetulnya. Lepas tu teruslah, terus sampai 21 bulan ni barulah buat pentafsiran setara bagi semua topik. Bagi semua topik daripada bulan 1 sampailah bulan 11. Yang cikgu dah habis kata tadi. Clear? Okey, faham. Betul, jelas. Okay. Bila dah habis pentafsiran setara yang mewakili semua topik ikut GSU tadi, itu pula kita gunakan untuk bila? Untuk tahun depan. Pada bulan Januari dan juga Februari tahun depan. Jadi perjalanan Cikgu Hasina itu memang dah betul. Tepat dah tu. Pasal apa? Pasal dia dah habis sukatan. Bagi orang dan nak memudahkan kami menyediakan modul Tuan Haji. Ya. Modul.
Nak memudahkan kami nak mengikut tahap penguasaan murid tu. Yes, saya sangat setuju dan boleh guna ni sebagai model. Kalau dah habis sukatan. Saya betul, dah habis. Tapi kalau subjek yang belum habis, matematik saya percaya dia belum habis. Dia jangan buat pesen gini. Dia kena buat pesen apa? Pesen habis sukatan lah. Dia kena unpacking. Dia kena masuk balik modul pembelajaran macam biasa lah. Right? Untuk dia habiskan sukatan. Boleh juga Serina? Ya. Okay, thank you. Ya, jelas. Terima kasih Tuan Haji. Sama. Ada orang lain nak tanya? Silakan. Tak faham tanya tuan-tuan, jangan malu. Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak tanya Tuan Haji. Ya, silakan. Untuk catch-up plan ni, pokok 1, pokok 2 ada pengayaan. Adakah melibatkan semua murid termasuk murid pemulihan? Okey, bagus soalannya. Murid pemulihan belum masuk lagi, Man. Murid pemulihan selagi dia tak berjaya melepasi tahap ujian pemulihan itu, selagi dia tidak dihantar ke arus perdana, dia tak boleh buat pukul 1, pukul 2 pengayaan. Dia kena meneruskan modul literasi dan numerasi dia. Jelas? Okey, jelas. Jadi Tuan Haji, untuk pentaksiran setara ni, jadi tidak disediakan untuk murid pemulihan gitu? Iyalah. Dia tak terlibat lah dia macam mana. Okey. Kalau nak libat gabut, tak ada tangan lah. Tunggu TP1 lah dia tu. Tunggu tak lepas lagi. Okey. Clear. Terima kasih Tuan Haji. Okay, clear ya. Sehingga dia dilepaskan oleh guru pemulihan tadi. Okay? Dia ada kan tahap ujian dia tu. Di mana. Sama juga dengan murid PPKI. Murid PPKI, sekolah yang ada PPKI, dia ikutilah dia punya silibus modul PPKI itu hingga selesai. Murid berikan kas. Alright. Terima kasih, Man. Kalau awak tak tanya, kawan terlupa dah. Okey. Selamat Tuan Haji. Ada yang lain? Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat ya. Baik, apabila kita nak laksanakan apa yang kita katakan hari ini, kita tak boleh lari daripada dokumen penjajaran kurikulum. Betul Pak Haji? Ya. Okey. Jadi kita berbicara tentang KAK, Kemahiran Asas Kurikulum. Jadi pada pandangan saya, kalau saya salah Tuan Haji tolong betulkan, pada pandangan saya, jika kita nak melaksanakan PSS itu, kita perlu lihat standard soalan itu lebih base kepada kemahiran asas kurikulum. Kita bimbang soalan-soalan yang kita dapat nanti dia banyak bertanya tentang tata bahasa. Tata bahasa berada di kemahiran tambahan, sedangkan kita nak fokus kepada KAK. Betul Tuan Haji? Betul. So bila kita nak bina soalan, kita mesti lihat betul-betul. Sebab apa saya dah lihat soalan yang kita yang puan Hasrina masukkan tadilah, saya dah print, saya dah tengok saya dah tengok dah sebenarnya. Dan mungkin nanti kita boleh berkongsi adakah soalan itu sesuai atau tidak lah. Saya pun tak berani nak kata tak sesuai, sebab saya pun berada dalam MGB, saya tak berani nak kata. Jadi mungkin puan Hasrina boleh kongsi nanti, tengok soalan ini, kita share sama-sama adakah soalan itu relevan untuk kita gunakan nanti. Sebab kita berbicara tentang KAK kan. Okey. Itu saja Tuan Haji. Terima kasih. Betul. Sama-sama. Arahan kementerian ialah soalan itu datang daripada KAK. Ya, KAK. Sebab apa cerita pun sekarang ni, kita nak tahu penguasaan dia terhadap KAK. Bukan tambahan, bukan pelengkap. Tambahan pelengkap itu cerita untuk budak-budak yang dah TP5 dan TP6. Baru kita boleh tanya dia di situ. Dan aktiviti. So, balik kepada soalan setara ni, 100% soalan mesti datang daripada KAK. Tidak adil untuk budak TP1, TP2, TP4 kalau kita tanya soalan tambahan dan pelengkap. Sedangkan kita tak ajar pun yang tu. Daripada awal lagi arahan KPN, daripada awal ni dokumen penjajaran lagi, bereskan kandungan asas dahulu. Okay, jadi tidak adil lah. Jadi mungkin pada saya tak boleh pakai lah kalau soalan itu ada tambahan dan pelengkap. Orang yang buat soalan terbabas lah tu.
orang yang buat soalan tu. Jadi makhluk mana yang buat soalan tu? Arahan belum keluar, soalan siap dah. Kok mana ni? Arahan KPM hari ni baru dapat, dia siap dah soalan tu. Kok mana dia datangnya? Mungkin nak niaga ke, nak buat soalan, nak edar, nak jual, macam-macam lah. Sedangkan arahan KPM ialah KAP. Tiba-tiba 30% soalan itu tambahan dan pelengkap. Akhirnya bila kita buat ujian kepada budak-budak tu, tak ada seorang pun nanti TP5 dan TP6. Sudah. Nampak tak? Okay. So, kaji balik soalan tu. Kalau dah ada, saya tanya, macam mana soalan tu boleh sudah ada, sedangkan kementerian baru suruh. Makhluk mana yang buat soalan tu? Jabatan mana yang buat soalan tu? Bisa dia kata tu. Okay. Mungkin dia mungkin ada soalan tu yang boleh kita guna pakai lah. Maknanya kita tak boleh nak tolak tu saja kan. Yang penting kita kena semua sekolah, semua guru, semua KP kena tengok soalan tu dululah. Baru kita boleh komen apa-apa kan. Di mana dapat sumber soalan tu Zul? Saya nak tanya juga. Soalan ni ke daripada TPD ke? Soalan ni macam Puan Senang beritahu lah, saya ada dalam MGB, ada dalam soalan tu diberilah. Yelah, MGB tu ambil kat mana? Allahualam tu. Sumbernya di mana? Jadi soalan tu dia pun minta kita tengok dulu kesesuaian itu. Soalan tu kena beli ke tidak? MGB sudah jawab. Soalan tu kena beli ke tidak? Halo MGB? Soalan tu kena beli ke tidak? Kalau kena beli, siapa yang suruh jual? Dia akan jadi maksud lain, nak niaga pula dah tu. Okey. MGB, tolong jawab soalan saya. Soalan tu di mana ambil? Nak kata soalan daripada jabatan tak menasabah. Hari ni baru suruh tak siap dah. Nak kata PPD buat lagi tak menasabah. Hari ni baru dapat slide. Siap dah soalan. So, di mana dapatnya semua soalan itu? DSU-nya macam mana? Dalam masa 2-3 hari takkan beres dah. Itu saya nak argue kat di mana? MGB, Zuraidah tolong jawab soalan ini. Okey, ya Tuan Haji. Sewaktu kami mesyuarat EXCO dulu, ada pengerusi Encik Amir Mahin masukkanlah. Ya, soalan tu macam biasalah, macam soalan UPSR yang lalu. Jadi dia suruh kita semak dan lihat, jika kita rasa ia bersesuaian dengan sekolah, maka boleh kalau nak order. Tapi kalau tak nak pun tak apa, sebab macam saya jengka 1, saya rasa murid saya tak berapa sesuai nak menjawab soalan tu dalam keadaan mereka belajar secara kendiri di rumah. So soalan tu biasanya mereka mungkin, saya tak pasti, tapi mungkin itu mereka ada daripada bank-bank soalan mereka lah agaknya. Dan ia dikeluarkan hari tu lebih awal sebelum kita mendapat arahan terkini. Itulah yang saya rasa saya boleh tolong jawab. Saya nak tahu resource soalan tu daripada mana? Resource dia daripada mana? Tak pastilah. Jadi kalau begitu, tuan-tuan kena tengok balik. Soalan tu macam Zul sebut tadi lah. Kesesuaiannya. Jangan nanti terbabas sampai topik, sampai bahagian tambahan dan pelengkap pun masuk juga. Sedangkan kita nak tengok kandungan asas sahaja. So you revise balik. Jangan terima. Jangan beli bulat-bulat tu. Itu video nak meniaga berlaku tu. Okay? Saya terkejut buruk berdengar soalan siap dah ni. Hari ni baru... Saya pun slide hari ni baru dapat. Oh, dia siap dah soalan. Oh, hebat. Okay. Kecuali dia sudah link dengan jabatan dan sebagainya sebelum kita tahulah. Sebab kementerian pun baru mesyuarat 5 hari bulan baru ni. 5 hari bulan November baru kementerian mesyuarat. Kan? Hari ni berapa? Berapa bulan ni? 10, 11. 10 kan? 5 baru kementerian mesyuarat. 6, 7, 8, 9, 10. 5 hari. Siap dah soalan. Boleh tabik springnya. Okay. Okay. Tapi bukan berarti tak boleh pakai. Kena
kena check, tengok dulu. Jangan beli bulat-bulat. Jangan ambil bulat-bulat. Tengok dulu. Hak mana masih dalam KAK, hak mana terkeluar daripada KAK, hak mana duduk dalam tambahan pelengkap, banyak mana. You kena tengok. Kalau cakap 1-2 mungkin boleh pakai lagi. Tapi kalau 30% soalan tu ada di tambahan pelengkap, tidak adil pada budak itu. Okey. Kadang-kadang asas pun terkial-kial, ni awak tanya pula tambahan dan pelengkap. So kena ada panel, satu panel menilai soalan yang sedia ada tu. Lepas tu barulah buat cetakan dan sebagainya. Right? Jadi saya cadangkan NGB tubuhkan panel penilai soalan yang sedia ada. Okey. Boleh Zuraida? Zuraida? Boleh insyaAllah. Awak SU kan? Penolong SU. SU siapa? SU Azmi Sagir yang ke-13. Okey, tolong buat cepat benda ni ya. Sebab saya difahamkan Cik Zu akan maklumkan segera nanti. Itu ready awal-awal. Okey. Baik, tuan-tuan. Ada lagi soalan? Zul, ada lagi Zul? Zul Rahman? Zul? Assalamualaikum Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi. Ni Laili, Harison Laili SK Jengkau Pusat. Laili. Ya, budak debat. Tuan Haji nak tanya apa ni, kalau sekiranya kan bila dilihat daripada soalan yang dikeluarkan oleh NGB tu tidak sesuai, agaknya boleh tak kami macam panel saya sendiri, macam panel bahasa Inggeris sekolah saya keluarkan, maksudnya cikgu yang mengajar tu sendiri yang buat soalan. Sebab saya dah merancang dengan ahli penatiar saya sampai bila dia orang dah siap semua untuk buat ujian tu, soalan tu dibuat sendiri, bukannya dibeli dari mana-mana ke ataupun dikeluarkan oleh mana-mana ni. Jadi kami nak buat sendiri sebenarnya tu Haji. Okey. Dia tak jadi setara lah pula. Ya, itulah dia tak jadi setara. Tu maksudnya kena tunggu juga soalan yang daripada JSU, daripada JPMP tu juga maksudnya. Tunggu JSU tu dulu. Tunggu JSU, tunggu daripada JPM tu. Okey. Tapi saya tak tahu ni cerita JSU ni ada ke tak ada, saya tak tahu lagi ni. Saya minta maaf yang ni ya. Okey. Tak apa. Okay. Tapi saya minta cikgu standby je. Standby ya. Dengan soalan cikgu. Takdirnya tak ada JSU. Bukan semua pandai buat JSU tu. Ya. Okay. Mungkin dia balik semula kepada suruh cikgu pula buat JSU. Dia suruhlah cikgu Kuantan ke mana-mana ke buat JSU. Tak kena lah kita. Nampak tak? Nampak. So, you stand by soalan you. Okay. Stand by soalan you. Okay. Terima kasih Tuan Haji. Sama-sama. Okay. Ada lagi? Ji. Maksud di sini maknanya kalau macam kita ni lebih baiklah kita menyediakan dulu set-set soalan mengikut tahap kemampuan murid kita kan. Ya. Jadi kita dah backup awal. Jadi kalau seandainya JSU negeri tak sampai, maka automatically kita guna pakai apa yang telah kita bina di sekolah. Yes. Okay, thank you. Kalau JSU dia sampai, maka set-set soalan yang kita sediakan tu untuk buat apa pula? Kita jadikan sebagai latih tubi murid-murid. Nak latih tubi bila? Selepas tu lah nanti. Pada bulan 1 dan bulan 2 nanti. Kita sediakan set soalan itu sekarang. Maknanya kita guna pakai sewaktu kita buat M2P pada bulan 1 dan bulan 2 nanti. Allah. Okey sudah azan dah tu, saya boleh berhenti dulu. Boleh faham ya? Jadi kita kena cekak bersedia ni cikgu. Cekak bersedia. Jangan tunggu. Tak ada, tak sampai-sampai. Saya boleh jangka banyak tak sampai nanti tu. Dalam keadaan tergesa-gesa gini, siapa nak kumpul orang macam mana? Okay. So,
akhirnya dia beli je lah soalan tu. Bila beli soalan, jadi macam Zul kita tadi lah. Tak sesuai sudah. Kan? Itu akan jadi begitu. Sebab keadaan bisa lebih baik you stand by soalan you. Okay? Kalau tak sampai, kita gunakan soalan kita. Kalau sampai, kita gunakan soalan dia, maka soalan kita boleh simpan untuk aktiviti pengukuhan kukuh 1, kukuh 2 dan juga pengayaan pada tahun depan. Jadi tak penat kerja kita. Satu kerja boleh guna untuk 2. Okay? Tak membazir pun. Itulah pandangan saya supaya kita tidak tergesa-gesa nanti. Baik, saya rasa cukuplah setakat tu. Saya dengar pun azan tadi. Saya tamatkanlah sesi kita pada hari ini. Saya harap tuan-tuan boleh laksanakan besok ya. Sesegera mungkin. Jangan tunggu. Tunggu-tunggu kan lupa. Tak ingat. Kita bukan tahan lama sangat ingatkan tu. Okay? Esok tu jalan. Itu sebaiknya dan tu buat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau silap saya mohon kemaafan daripada sini. Okey, jumpa lagi. Waalaikumsalam.